Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Okey, hari ini kita akan sambung kuliah kita yang seterusnya berkaitan dengan pembentukan kontrak binaan. Ni ada juga nota dalam modul, boleh tengoklah. Okey, kontrak ni bermaksud perjanjian di antara dua pihak lah. Satu pembuat janji dan satu lagi penerima janji. Dia kan ada dua individu atau dua syarikat lah yang berkaitan. Barulah terjadinya kontrak tu. Mak dia ada tiga cara lah, sama ada bertulis secara lisan dan juga perlakuan. Lisan ni yang biasa kita buat tadi, dia cakap aja. Jadi benda ni tak boleh dibuktikan sekiranya berlaku pertikaian di antara kedua pihak, jadi tak dapat dibuktikan dekat mahkamah lah. Sebab cakap ni kadang-kadang kita pun terlupa apa yang kita cakap, betul tak? Jadi kalau ada pertikaian tu, maknanya kena ada bukti sokongan yang kena disertakan lah bila masuk mahkamah. Sebab kadang-kadang orang boleh memutarbelikkan kata-kata kan. Jadinya dia, kalau kita buat perjanjian yang penting tu, kalau boleh buatlah secara bertulis ya. Sebab yang ini mudah, jelas dan tepat. Semua orang tak boleh lari. Kat situ ada tema-tema yang kita telah setuju di antara kedua belah pihak. Dan bila ada kes pertikaian atau pelanggaran, boleh dibawa mahkamah berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani secara bertulis tu ya. Kontrak juga boleh berlaku dengan perlakuan ni, perbuatan. Macam kita beli kat kedai, kita kadang-kadang tak buka mulut kan. Beli makanan kat kedai, kita bagi duit, dia bagi barang. Itu pun ada kontrak lah sebenarnya yang telah berlaku di antara kedua belah pihak tapi perlakuan tu kena ada niat lah. Semua benda-benda ni kena ada niat. Nanti kita tengok lagi elemen-elemen yang ada dalam kontrak ni. Kita sebenarnya bila kontrak ni, kita akan refer kepada Akta Kontrak 1950. Okey, ini adalah elemen-elemen kontrak dalam mengikut Akta 1950. Yang pertama iaitu tawaran. Tawaran ni adalah cadangan atau kesediaan pembuat tawaran menjalin suatu hubungan yang sah di sisi undang-undang. Dan apabila syarat-syarat yang dikenakan secara nyata atau termaklum disetujui oleh penerima tawaran. Ni maknanya ada yang memberi tawaran, ada yang menerima lah. Jadi tawaran tu wujud sekiranya ada pemberitahuan harga, nak harga macam ni, macam tu lah ya. Ataupun dimudahkan mengikut Seksyen 2A Akta Kontrak, ialah apabila seseorang menyatakan kesediaannya kepada seorang yang lain untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh persetujuan itu untuk berbuat sesuatu atau menahan diri daripada berbuat sesuatu. Ini bolehlah dikatakan bahawa orang itu membuat cadangan kepada tawaran. Itulah dia tawaran ya. Dia boleh dibuat secara tiga cara lah, sama ada kaedah lisan, bertulis ataupun perbuatan. Contohnya lah, saya nak beli rumah awak dengan harga 200,000. Cakap je. Ataupun kita nak beli makanan, saya nak beli makanan dengan harga RM2. Itu tawaran secara lisan lah. Kalau bertulis maknanya dalam tender, dalam kerja tu, dia ada, jangan tersilap, dia ada pelawaan dan juga tawaran. Dia ada berbeza lah. Pelawaan ni ialah cadangan awal daripada klien. Contohnya lah, kita tengok iklan. Iklan tu ialah penyataan tawaran. Dia bukan tawaran, penyataan tawaran kepada kontraktor kelas B, grade G2 untuk projek sekian. Jadinya kontraktor masuk, barulah kontraktor tu menawarkan tawaran. Jadi biasanya ini secara bertulis lah, kena masuk dokumen, kena beli dokumen dulu dari pihak yang membuat pelawaan ya. Kalau iklan tu pelawaan. Lepas tu kontraktor masuk harga dalam dokumen tender tu dan dituliskan, dimasukkan dalam peti, itulah tawaran daripada kontraktor. Contohnya lah. Kalau perbuatan ni, dia tak cakap apa-apa, tapi setuju bakal ambil, kasih duit. Maknanya itu menggunakan perbuatan lah. Tawaran ni pun boleh tamat lah dengan beberapa cara, sama ada penolakan
oleh pihak yang ditawarkan. Maknanya dia masuk tawaran, katalah kontraktor tadi masuk tawaran secara bertulis. Lepas tu yang klien yang menawarkan tu, yang buat cadang pelawaan tadi tak nak terima harga dia. Sebab tu ada tender tu pemilihan beberapa kontraktor. Jadi dia akan terbatal sekiranya ditolak oleh pihak klien tadi. Mesti ada tawaran balas lah. Mesti ada. Sorry ya. Tawaran balas ni maksudnya katalah saya nak jual harga rumah dengan harga 200,000. Tapi katalah awak nak beli dengan saya pula rumah saya tu dengan harga 250,000. Maknanya kat situ ada perubahan harga lah daripada 200,000 kepada 250,000. Jadi sekiranya ada 200 ke 250 tu, 250 itu ialah tawaran balas. Maknanya tawaran yang pertama 200,000 itu dengan automatiknya dia akan terbatal lah. Ataupun satu lagi ialah luput masa. Luput masa ni dalam tawaran tu dia cakap, okey, tawaran tarikh dia dalam dokumen tender dia ada nyatakan tarikh turut tawaran tu ialah 90 hari daripada tarikh tutup tender. Maknanya tawaran tu pun yang kontraktor tawarkan tu, harga yang kontraktor masuk tadi tu pun akan tamat pada 90 hari selepas tarikh tutup tender. Jadi sekiranya ini berlaku, katalah kalau jadi kontraktor, dalam tempoh dinyatakan dalam dokumen tersebutlah 90 hari, kiranya ditawarkan awak hari yang ke-91 dia bagi awak boleh tolak sebab dia dah lebih daripada tempoh masa tersebutlah, luput masa dia. Ataupun gagal mematuhi syarat dalam tawaran. Dalam tawaran tu dia akan nyatakan beberapa syarat, tapi tak penuhi, jadi memang kena tolak lah. Okey, mati. Masuk-masuk tender lepas tu matilah pula ataupun gila. Jadi yang ini pun tidak maknanya tawaran itu secara automatik dia akan terbatal Okey, elemen yang kedua ialah penerimaan. Penerimaan ni mestilah mutlak dan tidak bersyarat. Dia terima mesti okey, kata orang tu dah tawarkan 200,000, awak pun terima 200,000. Tak boleh. Saya terima 200,000 dengan tambahan pula kita buat syarat baru. Tak boleh lah macam tu komunikasi mestilah menasabah. Ini ada contoh dalam modul kita ada contoh juga macam mana kes penawaran sebuah rumah banglo. Boleh tengok kat situ. Komunikasi mestilah menasabah. Ini komunikasi ni sebab penerimaan kadang-kadang kalau kita beli barang secara online tu pun sebenarnya adalah sejenis kontrak juga. Tu komunikasinya tak gunakan secara fizikal, secara maya. Jadi dia ada duration. Kalau dia tempoh tu komunikasinya mestilah musabah lah. Jangan terlampau lama sangat daripada tarikh yang telah ditetapkan. Jadi itu adalah penerimaan dia biasanya kalau tawaran telah dikeluarkan oleh kontraktor, lepas tu diterima, lepas tu dia akan menghantarkan surat setuju terima. Nanti kita tengok contoh menyatakan bahawa harga sekian-sekian yang ditawarkan oleh awak telah diterima untuk projek bla bla bla. Macam tu Itu adalah penerimaan lah maknanya, tapi dua-dua orang pihak kena tanda tangan lah. Tapi bila keluarnya tu maknanya dah diterima tawaran tu, sekiranya kedua pihak bersetuju kena menandatangani Okey, selepas tu ada balasan lah. Mestilah bila dah kita buat kerja mestilah ada balasan. Kalau tak ada balasan tak payah kita buat kontrak sangat kan. Jadi balasan ni kena ada lah. Ni ialah merupakan hasil atau bahan yang datang dari pihak yang berkontrak Ni ada section 2D Akta Kontrak 1950 menurut kehendak pembuat janji, apabila penerima atau siapa sahaja yang telah membuat atau telah menandi dari membuat sesuatu, maka perbuatan penahanan diri atau janji itu adalah disebut sebagai balasan untuk janji itu. Balasan ni mestilah sesuatu yang mempunyai nilai di sisi undang-undang dan ia menjadi asas kepada persetujuan yang dicapai. Balasan ni maknanya, okey, awak buatkan rumah saya bagi bayaran kat situ, itu adalah balasan lah. Tapi tak boleh balasan yang dilarang dari segi undang-undang undang-undang ni macamnya kita bagi rumah ni, dia bagi dadah 10 kilo macam tu. Tu tak boleh lah dari segi dari segi peraturan mesti yang sah, yang ada nilai yang sah di sisi undang-undang
Balasan ni ada 3 jenis. Iaitu balasan executory. Ini melibatkan dua pihak ni yang biasalah di antara satu pihak menerima satu tawar, satu terima. Lepas tu kedua-dua melaksanakan apa yang dalam kontrak tu, jadi dua-dua dapat balasan lah daripada hasil kontrak tersebut. Balasan tersempurna ni ialah balasan tersempurna ni bermula dengan tawaran secara umum. Tawaran penyempurnaan syarat dalam tawaran merupakan penerimaan dan balasan yang berlaku secara serentak. Ini contohnya dalam surat khabar lah. Contohnya surat khabar memaklumkan, memaklumkan akan memberi ganjaran 10,000 kepada siapa yang mendapat maklumat mengenai pembunuhan Ali. Lepas tu biasalah dalam surat khabar ada kan, ataupun dekat TV dia maklumkan siapa beri maklumat tu dia akan dapat ganjaran segitu. Jadi bila ada orang beri maklumat sampai tertangkapnya si Ali ni, jadi secara automatiknya kontrak berlaku, jadi orang yang memberikan maklumat tersebut akan mendapat ganjaran tersebut. Itu tersempurnalah, maknanya dia telah menyempurnakan apa yang telah dielankan tersebut. Ini balasan lampau. Satu lagi ialah merupakan balasan yang telah dimulakan oleh satu pihak dengan rela sebelum kontrak berlaku. Ni contohnya lah, awak jumpa dompet pencara, dompet saya, lepas tu serahkan kepada saya. Lepas tu saya bercakap terima kasih, lepas tu saya bagi duit kat awak sikit sebagai taguan. Itu pun secara tak langsung ialah kontrak balasan lampau. Maknanya tak ada yang ditulis, tapi bendanya dah berlaku baru kita bagi balasan dia tu. Itu adalah 3 jenis balasan lah. Lepas tu kita ada keupayaan. Ini ialah keupayaan ni maksudnya semua orang yang tu mesti upayalah, jangan orang yang tak upaya, sebab bila tak buat kontrak nanti tak terlaksana kontrak tersebut. Kita ada 3 lah. Syarat-syarat keupayaan kontrak ni dalam section 11 Akta Kontrak mestilah dewasa mengikut undang-undang. Kalau ikut undang-undang, berapa tahun sekarang mengundi? 18 tahun. Maknanya itu pun sejenis, itu dewasa dari definisi untuk pilihan raya lah. Ni kalau ikut Kesatuan Kerja, umur kelayakan menyertai Kesatuan Kerja adalah 16 tahun untuk Akta Kesatuan Sekerja 1959. Dewasa untuk Akta Keselamatan Sosial Pekerja adalah 21 tahun. Pampasan pekerja 1952 untuk orang dewasa adalah orang yang melepasi umur 16 tahun. Jadi untuk akta pilihan raya dulu ialah 21 tahun. Sekiranya akta itu diubah menjadi 18 tahun lah. Itu ikut akta masing-masing lah untuk definisi dewasa ni. Lepas tu mestilah sempurna akal. Sempurna akal ni maksudnya tak gila lah. Orang gila macam mana nak buat kontrak tak boleh lah, maknanya orang gila ni kita tak boleh buat kontrak Jadinya kalau awak sign juga, maknanya awak mahkamah tu dia tak boleh ataupun dia biasanya ada sijil kan, ada surat ke apa benda tu kan, macam lesen je lah jadinya itu tak boleh kita masukkan court sebab dia dah dikira tidak layak dari segi elemen kontrak kat situ Hilang keupayaan ni maksudnya kalau dia dah muflis ataupun bankrupt atau tindakan perburukan untuk syarikat dia, dia pun tak boleh lah, maknanya dia dah tak berupaya untuk melaksanakan kerja dia tu, kontrak tersebut. Kerja pun tak boleh jalan sebab duit dia dah beku lah, ada tindakan undang-undang lah bagai. Jadi secara otomatiknya elemen kontrak kat situ dah tak sempurna Okey, kena ada niat lah. Maknanya bila kita nak buat, maknanya nak amal lebih niat jadi semuanya kena berdasarkan niat. Tapi kalau ada orang dah awal-awal nak kontrak itulah hati dia, niat dia memang nak pecah kontrak pun, memang saja nak kenakan orang tu, makna tak boleh lah kat situ Okey. Ni kerelaan. Kerelaan ni mesti balasan yang sah lah ni maknanya bila kontrak tu semua orang rela lah memberi persetujuan, tak dipengaruhi oleh benda-benda lain lah. Maknanya tak ada orang paksa dia untuk buat kontrak tersebut. Katalah awak kena ugut, kalau awak tak sign ni kontrak ni, saya bunuh mak awak, anak awak, itu tak boleh sebab tak rela sebenarnya. Kalau masuk court pun dia tak boleh lah, nanti bila ada perbicaraan dia kata dia dipaksa macam tu, jadi kontrak tu dah terbatal Okey, dia balasannya mesti sah, tujuannya pun mesti sah dan tiada paksaan untuk kerelaan ni. Dan juga mestilah sah di sisi undang-undang. Ni
Kalau benda-benda kontrak yang melarang undang-undang memang tak dibenarkan lah kat sini. Contohnya awak penjualan jual beli ganja, dadah ataupun daun ngetung. Itu tak boleh sebab salah di sisi undang-undang. Ataupun mengecewakan peruntukan di mana undang-undang yang lain. Mana-mana undang. Mengecewakan undang. Maknanya undang-undang tu tak boleh awak buat juga. Tak boleh lah. Ataupun memang ada unsur-unsur penipuan kat situ. Tak boleh. Contohnya macam mungkin apa nama yang saham untuk saham-saham yang kita tak jelas macam tu, dikira pun sebenarnya mungkin daripada awal dia dah ada niat untuk menipu. Itu sebenarnya pun tak boleh dilaksanakan lah. Mendatangkan atau melibatkan bencana atau kepada harta orang lain ni tak boleh Tidak bermoral dan bertentangan dengan orang awam. Maknanya benda yang dibuat tu tidak bermoral. Contohnya kontrak untuk pelacuran ataupun menyebabkan kecederaan kepada orang lain. Artinya ataupun contoh dia, okey awak patahkan tiang elektrik tu, saya bagi awak bla 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 sekian harga. Itu pun tak boleh lah sebabnya dia akan menyebabkan kecederaan kepada orang awam yang lain ataupun musnahkan harta benda orang awam Okey, ini adalah contoh dia. Dan seharian sebenarnya kita sentiasa dengan kontrak sebenarnya secara tidak langsung. Contohnya PTPTN awak tu sebenarnya pun pinjam PTPTN tu ialah kontrak. Dia ada juga setengah-setengah tu, kata 16 tahun kan masa awak sign tu, dah 16 tahun kan. Jadi sah di sisi undang-undang. Itu adalah perjanjian. Tapi sekarang ada juga sudah dah habis bayar PTPTN, dah habis belajar, dah habis kerja, semua belajar tak nak bayar. Jadi sebenarnya awak telah melanggar kontrak. Jadi sebenarnya boleh kenakan tindakan undang-undang sebab awak telah melanggar kontrak. Sebabnya bila kontrak ni biasanya ada dokumen yang banyak. Tapi kebanyakan kita biasanya kalau dah sign dokumen-dokumen tu kita pun tak renung-renung lah apa benda, lagi satu ayatnya pun berbelit-belit. Kita tak pun nak faham. Bila dah terjadi, baru kita refer kat situ, baru kita cuba memahamkan apakah kandungan dalam kontrak tersebut. Biasa itu perkara yang macam normal jugalah. Tapi seboleh mungkin kalau awak menandatangani apa-apa dokumen, fahamkan yang mungkin yang detail ni tak boleh faham, tapi secara kasarnya kena faham secara umumnya kat situ supaya kita kontrak itu tidak bila kejadian tersebut kita tak dapat benefit daripada kontrak yang kita tandatangani. Ini contoh dia lah dalam kehidupan seharian kita beli kat kedai. Kalau awak tengok kat sini, ini ada harga good day ni kan, ada harga kat situ kan. Itu nama dia pelawaan. Lepas tu awak pun start beli, tengok awak pun setuju dengan harga tersebut. Ni kita tawaran lah. Ni lepas tu awak ni terimalah dengan harga tersebut. Jadi awak pun buat pembayaran. Mana awak bayar kat dia dan awak dapat air good day ni. Ni happy dan dapat air good day ni. Maknanya dah berlaku kontrak. Ini adalah dokumen bukti kontrak awak tu. Ada harga dan awak dapat barang. Jadinya kedua-duanya balasannya ialah awak dapat seorang dapat duit, seorang dapat barang. Ini adalah kontrak yang selalu berlaku lah, yang kita hari-hari berlaku Okey, saya bagi contoh lagi pelawaan. Yang ini dalam pembinaan lah. Yang ini untuk pembinaan. Ni pelawaan adalah iklan semasa tender sebuah harga. Dia sama dalam surat khabar ataupun dalam notis yang ditampal dekat pejabat-pejabat tu namanya pelawaan. Ni contoh je lah. Iklan dekat surat khabar menyatakan kerja-kerja bla 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 sekian, kontraktor siapa. Ini adalah pelawaan daripada klien. Lepas tu bila klien kontraktor dah beli dokumen tender ataupun dokumen sebuah harga, kontraktor akan masuk fasa tawaran, menawarkan harga untuk kerja-kerja yang dinyatakan kat situ Lepas tu dia hantar masuk peti sebuah harga atau tender tu. Klien pun tengoklah mana tadi yang tidak menepati ciri elemen-elemen kontrak tadi, dia dah reject lah, boleh dibatalkan sebab tawarannya tidak menepati. Boleh reject, dia akan senaraikan lah kontraktor yang harga dia bagus, yang dokumen dia lengkap, kos dia punya tempoh sesuai. Jadi dia disenaraikan sebelum dipilih kontraktor.
Okey, yang pemilihan ni maknanya bila dah terima tu, dia akan keluarkanlah satu nama dia surat setuju terima ataupun LA, Letter of Acceptance. Klien akan keluarkan, kontraktor akan kat situ dekat dalam LA tu dia akan nyatakanlah harga yang ditawarkan oleh kontraktor tadi dimasukkan, tempoh dia dimasukkan, syarikat apa dimasukkan. Lepas tu dia kat situ ada tanda tangan lah, tanda tangan kontraktor yang masuk tu setuju dengan harga, dengan makna klien dah terima, kontraktor pun dah setuju. Jadi kena tanda tangan LA tu, surat setuju terima itu sebelum kerja-kerja dilaksanakan. Jadi ni elemen-elemen kontrak kena ada lah kat situ. Mesti ada keupayaan. Ni contohnya ni dah bagilah ni surat-surat step-step dia ni maknanya rela lah nak buat kerja ni, kerelaan dan sah undang-undang. Kalau tak sah undang-undang tak boleh dilaksana juga. Ni balasan ialah bayaran lah ni. Bayaran dan perlakuan siap kerja. Ni contoh dia, step dia, ini outline dia. Lepas tu ini ada taklimat bagai. Ini masih dalam peringkat awal lah. Pretender lepas tu JKR pun keluarkan surat setuju terima yang ni tadi. Ni pun dah serak, dah siap ni. Dia akan serahkan kembali kepada klien je lah. Kontraktor pada klien. Keluar siap perlakuan siap kerja. Jadi klien balasannya, klien dapat bangunan masjid ni. Dan kontraktor dapat duit dengan jumlah kontrak yang telah dipersetujui. Ini adalah contoh elemen-elemen kontrak yang berlaku dalam kontrak pembinaan kita lah. Sekiranya ada yang kurang faham, boleh WhatsApp saya ataupun nanti kalau free kita akan buat satu Google Meet lah untuk perbincangan mengenai elemen kontrak. Sebab kadang-kadang memang sebagai seorang student dia kadang-kadang benda ni berkaitan dengan kontrak ini dia kadang-kadang confused lah dari segi tawaran dan penerimaan ataupun pelawaan macam tu Tak apa, kita akan untuk memastikan awak faham apa yang saya terangkan ni dan membuat sedikit pembacaan kepada mana-mana sumber. Kita akan buat kuis lah hari ini 30 dan 3 daripada start pukul 5 sampai 5 suku dekat author Ini juga dikira sebagai kehadiran untuk hari ini lah. Okey, itu je untuk kali ini. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Okey, selamat menjawab kuis. Assalamualaikum. Bye.